data adalah markah awak punya markah BM, markah sains, markah sejarah semuanya. Bila collect data semuanya, dia akan jadikan satu maklumat. Bila dah proses, dah kumpul semuanya, dia akan jadi satu maklumat. And then daripada markah tu boleh jadi purata. Purata adalah satu contoh maklumat. Okey. Okey, ini kita tengok gambar Raja 2.1, ada data, bila data dikumpulkan semuanya, simpan dan dia akan hasilkan generate maklumat. Untuk ini jelas tak? Komen sikit jelas ke tak? Untuk data, perbezaan antara data dan maklumat. Jelas tak? Jelas. Okey, Jing Hao respond. Okey. Jelas. Alright, good. Okay, so ini kita dah belajar. Dia ada sistem pemrosesan manual, sistem pemrosesan file dan sistem pangkalan data. Okay, ini saya kaitkan juga dengan kerja projek awak, kerja khusus awak yang mana ada yang tak buat lagi juga mengenai sistem terdahulu dan sistem yang awak nak buat sekarang ni. So bila kita sebut sistem pemrosesan manual manual maksudnya tidak melibatkan penggunaan komputer. Ini awak uruskan sendiri, gunakan fail, gunakan kertas, gunakan apa-apa saja, itu adalah sistem pemrosesan manual. Bila yang gunakan kertas lah. So kat sini dia cakap kelemahan pemrosesan manual adalah banyak tenaga buruh diperlukan, ruang yang besar untuk pemrosesan data dan simpanan dan pencarian yang agak lambat. Okey, bila daripada data ni dikumpul and then dimasukkan dalam satu file, bila file tu baru ada jadi sistem pemrosesan file. Tapi sistem, ni dah kira upgrade daripada manual kepada file. Bila file digunakan teknologi komputer. Okey, yang tadi tu manual tu dia tak gunakan komputer. Yang sistem prosesan file digunakan komputer. Maksudnya dia buat satu folder, satu file nama awak A, B, C. Contoh untuk data murid, ada folder awak sendiri, nama A, B, C, D semuanya. So itu adalah sistem prosesan file. Dan bila adanya sistem prosesan file, dia ada juga problem kat sini. File adalah kesukaran apa dia ni kat sini? Sukar untuk kelemahan sistem prosesan file adalah kesukaran. Maksudnya bila file dah banyak kat dalam satu tempat, dalam satu komputer tu, sometimes dia akan hilang, dia lah jam jadinya tak bersistematik. And then dia upgrade kepada yang seterusnya yang terkini iaitu sistem pangkalan data. Sistem pangkalan data adalah lebih canggih daripada sistem prosesan file kerana boleh menyimpan jumlah data yang banyak dalam ruang simpanan yang jauh lebih kecil. Kalau sistem prosesan file gunakan komputer tapi dia nak guna ruang storan yang begitu besar. Tapi kalau gunakan sistem pangkalan data, dia boleh boleh simpan jumlah data yang banyak tapi ruang simpanan dia kecil. Okey, pangkalan data ialah koleksi data logikal yang berkaitan dan strukturnya membolehkan kandungannya dikeluarkan, diuruskan dan dikemas kini dengan mudah. Terdapat beberapa jenis model pangkalan data yang biasa digunakan. Biasa kita guna SQL lah, MySQL untuk penyusunan konseptual suatu pangkalan data. Okey, kat sini gambar raja blok sistem komputer. Kita ada input, kita ada proses dan kita ada output. Di dalam proses tu sama, macam mana caranya kita nak simpan? Okey, sistem pangkalan data tu berada di dalam sini, simpanan. Kalau sistem pengurusan fail pun simpanan. Yang penting bila ada output dekat sini, awak nak apa saja user minta, data ke apa ke, bila ada output ini, macam mana awak nak dapatkan data tu dan situ, sama ada mudah ke cepat bergantung kepada simpanan awak, kaedah simpanan. Kalau menggunakan kaedah simpanan manual, dia akan jadi lambat lah. Kalau menggunakan komputer, dia ada macam-macam risiko, sama ada hilang ke, storage tu besar ke apa ke. So yang terbaik adalah menggunakan sistem pangkalan data dekat bahagian simpanan ni. Okey. So untuk memudahkan proses output lah, kalau orang minta output apa, dia boleh bagi. Okey, kepentingan integriti data, ketekalan data dan keliruan data ni saya dah terangkan. Saya nak highlightkan pasal penormalan hari ni sebab dalam kelas masa tu tajuk penormalan ada yang tak datang.
Okey, model pangkalan data rangkaian. Tak mahu. Relational, penormalan. Ada tak siapa-siapa yang dengan buku teks awak? Muka surat apa penormalan tu? Okey, nampak tak kat sini slide entity, attribute, set hubungan dan kekardinalan dalam pangkalan data. Nampak tak slide ni? Respon sikit. Nampak tak slide? Nampak cikgu, nampak. Nampak. Okey. So kat sini entity, attribute, set hubungan dan kekardinalan. Awak mesti dah faham maksud entity tu apa, attribute tu apa, set hubungan dan kekardinalan. Okey. Dalam folder dalam Rajah 217 ni, nama, ID, markah itu adalah attribute. Ini dalam dia 1055580 itu adalah nilai attribute. Satu line dia ni adalah record. Ni record 1, ni record 2, record 3. Okey, kita pergi satu-satu entity. Entity merujuk suatu objek unik dan boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran seperti orang, tempat atau benda. Entity merupakan data deskriptif yang boleh dikutip dan disimpan. Maksudnya kat sini, bila awak sebut pengguna, murid, sekolah, itu semuanya adalah entity. Lokasi, entity. Okey, nama kereta adalah entity. So apa sahaja suatu objek atau unik dan boleh dikenal pasti dalam satu persekitaran tu, awak akan letak dia sebagai entity. Bila entity tu dia ada dia punya deskriptif dia. Apakah karakteristik dia? Contohnya murid. Apa karakteristik dia? Nama dia, ketinggian dia, jantina dia. So itu semuanya adalah attribute. Deskriptif, data-data deskriptif daripada entity tu kita panggil dia attribute. Untuk simbol entity segi empat tepat macam gini, dan untuk attribute macam bentuk oval ni. So ada berkaitan antara entity dan attribute. Untuk murid, dia punya entity dia itu adalah entity, dan attribute dia contoh kat sini adalah nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, alamat dan kelas. So setiap murid dia ada attribute ataupun karakteristik dia masing-masing. Tarikh lahir dia apa, alamat dia apa, IC dia apa, kelas dia apa. Okey, dekat tepi sini ada jenis-jenis attribute. Attribute terdiri daripada beberapa jenis. Antaranya adalah attribute mudah. Attribute mudah ni mempunyai nilai yang kecil sahaja dan tidak boleh dibagikan lagi. Misalnya nombor kad pengenalan murid mempunyai 12 digit dan tidak boleh diubah lagi. So attribute mudah, dia dah spesifik dah. Memang setiap IC tu ada 12 digit sahaja. So itu adalah attribute mudah. Attribute composite ialah attribute yang dihasilkan gabungan daripada attribute mudah. Contohnya, you combinekan nama dengan nombor kad pengenalan. So bila dua-dua digabungkan, kita panggil itu adalah attribute composite. Yang ketiga, attribute terbitan. Attribute terbitan ialah attribute yang tidak wujud dalam pangkalan data secara fizikal tetapi nilainya diterbitkan oleh attribute lain. Misalnya, umur boleh diterbitkan melalui tarikh lahir. So kalau awak dapat paparan tarikh lahir and then awak boleh generate sendiri umur seseorang tu. So itu adalah attribute terbitan. Terbitan dia tak wujud sendiri, dia tak ada. You kena dapatkan sendiri. Itu adalah attribute terbitan. Attribute nilai tunggal, attribute yang memiliki nilai yang tunggal. Misalnya nombor kad pengenalan. Dia ni adalah satu saja ataupun kita panggil nanti kita akan masuk kepada kunci lah nanti, kunci asing, unik, satu saja.
Atribut yang seterusnya adalah atribut nilai gandaan. Atribut yang memiliki beberapa nilai, misalnya seseorang boleh memiliki lebih daripada satu nombor telefon. So bila dekat entiti murid sini ada nombor telefon, tapi setiap pelajar, seorang tu dia ada 2 nombor telefon ataupun 3 nombor telefon. Itu adalah atribut nilai gandaan. Kalau nama boleh tak? Respon sikit. Nama boleh tak jadi atribut nilai gandaan? Respon sikit. Nama boleh jadi tak atribut nilai gandaan? Nama secara rasmi, bukan nama panggilan Komen sikit. Siapa nak jawab? Havi. Nama boleh tak jadi atribut nilai gandaan, Havi? Boleh. Boleh? Tak boleh cikgu, tak boleh. Tak boleh. Sebab nak setiap seorang ada satu nama saja. Okay, good. And then lepas kita dah belajar entity, attribute kita ada set hubungan. Nama pun set hubungan, relationship. So hubungan ialah perkaitan antara entiti. Awak kena kaitkan entiti subjek dengan entiti objek and then ada hubungan dia. Bila entiti dengan entiti, barulah muncul dia punya hubungan. Contoh, cikgu dengan kereta. Ada hubungannya, cikgu ada kereta. Cikgu memiliki kereta. Contoh macam itu. Contoh ataupun awak murid dengan handphone, dengan laptop. Lepas tu ada hubungan dia. So entiti dengan entiti and then ada perkaitan dia antara entiti tu, itu adalah hubungan. Hubungan ialah perkaitan antara entiti. Hubungan merujuk perbuatan dan diwakili oleh kata kerja. So tengah-tengah ni adalah kata kerja. Awak tak boleh letak tengah-tengah ni entiti tengah-tengah ni adalah kata kerja. Nama hubungan. Nyatakan nama hubungan tersebut. Hubungan pula melibatkan 2 entiti. Entiti pertama ialah entiti subjek, iaitu pelaku yang melaksanakan hubungan tersebut, dan entiti kedua adalah entiti objek. So, kalau macam gini kita panggil set hubungan. Kalau dalam soalan exam, bina set hubungan. Awak kena buat macam inilah. Entiti dan ada hubungan dia. Okey, contoh hubungan antara berikut. Adam belajar sains komputer. So apa dia punya entiti subjek, apa entiti objek dan apa nama hubungan? Tolong jawab Yashini. Adam belajar sains komputer. Apa dia entiti subjek, apa dia entiti objek dan apa nama hubungan dia, Yashini? Yashini, please answer me. Yashini, please turn on your mic and answer me. Where is Yashini? Yashini ada tak? Yashini ada tak? Mana Yashini? Saya waiting for Yashini. Tak boleh nak bas dah pula Yashini. Yashini? Yashini tak ada. Mana dia? Okey, saya nak Divya Darshini. Divya? Divya ada tak Divya? On your mic Divya. Divya? Adam belajar sains komputer. Apa itu entiti subjek? Apa itu entiti objek dan apa nama hubungan dia? Cikgu I kena on mic. Okay. And then please type your answer Divya. Apa itu entiti subjek? Apa itu entiti objek dan apa hubungan dia Divya? Entity subject is Adam, okay. Hubungan is belajar. Entity object is sains komputer. Alright, good Divya. Okay, so dekat sini Adam belajar sains komputer and then entity subject adalah Adam, entity object adalah sains komputer dan nama hubungan dia adalah belajar. Sama juga dengan Aileen belajar geografi. So ini adalah entity subject
ini adalah nama hubungan dan ini adalah entiti subjek. Objek, sorry. So, awak punya gambar rajah hubungan adalah macam ni. Okay, so kita masuk, contoh kat sini, rajah 2.2, gambar rajah lengkap yang menunjukkan attribute bagi entiti. So dekat sini ada entiti dan ada nama hubungan dan ada entiti objek. Entiti subjek, ini adalah entiti subjek, ini adalah entiti objek dan ini adalah attribute dia. Bila dah gambar rajah lengkap macam ini kita akan panggil gambar rajah diagram, ERD. So kita masuk kepada kekardinalan. Kekardinalan merujuk hubungan antara entiti. So tadi you dah buat hubungan and then you masukkan kekardinalan. Kekardinalan ni ada beberapa, terbagi kepada beberapa jenis. Dia ada one to one, satu ke satu, one to many, satu ke banyak, banyak ke banyak, many to many. So kekardinalan ialah berasaskan keperluan pengguna. So you boleh tengok macam mana dia punya gambar rajah dia untuk satu ke satu. Okay, entiti subjek dia adalah warga negara, and then dia ada nama hubungan punya, and then dia ada entiti objek adalah kad pengenalan. So gambar kekardinalan dia adalah satu ke satu, one to one. Setiap seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan sahaja, one to one. Okay, yang kedua, one to many. One to many, satu kepada banyak. Okay, contoh murid, seorang murid boleh sertai banyak kelab, one to many. Dia boleh join kelab komputer, kelab robotik, kelab apa saja kelab. So satu ke banyak, one to many. And then seterusnya kita ada banyak ke banyak, many to many. Many to many, contoh kat sini pelanggan membeli barang. Okay, ramai pelanggan boleh membeli banyak barang. So pelanggan dan barang, itu adalah entiti. Nama hubungan dia adalah membeli. Kekardinalan dia adalah many to many. So 3 jenis kekardinalan yang awak kena tahu untuk masa ni adalah satu ke satu, one to one, one to many dan many to many. Untuk yang bahagian ini jelas tak? Respon sikit, jelas tak? Boleh type ataupun boleh cakap jelas ke tidak? Jelas cikgu. Kelas. Alright. Okay, good. Yang sini mana? Saya nak cari yang sini lagi daripada tadi. Yang sini tak jumpa. Tidur ke? Anik? Anik ada tak Anik? Jelas tak Anik? 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 Ya. Alright. Anik? Okay, so itu adalah kekardinalan. Dan kita masuk kepada reka bentuk pangkalan data. Okey, ini yang awak belajar dalam Access. Kita akan buat, kita dah buat pun jadual. Okey, ini jadual lah, contoh jadual buku. Lepas tu ini jadual asal dia. Jadual asal dia besar. Kod buku, ID murid, nama, nombor telefon, tarikh pinjam, tarikh hantar. Okey, ini adalah reka bentuk pangkalan data. Dan daripada jadual yang asal dipecahkan kepada jadual-jadual yang kecil, jadual peminjam dan jadual pinjaman. So ini adalah penormalan. Penormalan adalah satu kaedah digunakan untuk kita nak mencegah kelewahan atau kehilangan ketekalan data. Kita tak mahu ada duplicate data-data tersebut dan kita tak nak ada dia repeat the same data. Lagi dia kena macam banyak jenis atribut yang sama kat dalam satu jadual tu. So kita tak mahu macam itu, so kita buat penormalan. Persoalannya, bagaimana satu jadual yang lebar dapat dipecahkan kepada jadual-jadual hubungan secara berkesan? Adakah carian dapat dilaksanakan melintasi hubungan-hubungan ini? Okey, so kat sinilah kita belajar kunci primer dan kunci asing. Okey, kunci hubungan ialah nama atribut khusus dalam jadual yang digunakan untuk mengekalkan integriti data hubungan. Terdapat 2 kunci hubungan iaitu kunci primer dan kunci asing. Primary key dan foreign key. Primary key, kunci primer ialah atribut. Benda tu adalah atribut. Kunci tu adalah atribut. Atau gabungan beberapa atribut. Kalau disebut gabungan, tadi kita akan sebut dia adalah composite.
key, kunci komposit ataupun attribute komposit. Bila sebut gabungan komposit dengan nilai yang unik untuk mewakili setiap baris rekod dalam sesuatu kunci. Kunci primer tidak boleh dibiarkan kosong. So you tak boleh biarkan kosong kat dalam database, nanti dia akan ada error. So tidak boleh mengandungi nilai yang berulang. Nilai berulang pun tak boleh. Secara analogi, kunci primer adalah seperti nombor kad pengenalan yang unik. Okey, kita tahu kunci primer adalah biasanya dia akan ambil attribute yang unik. Attribute yang unik dalam murid ke apa ke mesti adalah nombor kad pengenalan. Guru pun nombor kad pengenalan dia unik. Dan sesuai untuk mengenal pasti identiti setiap murid yang merupakan warga negara Malaysia. Oleh hal yang demikian, penggunaan nama atau satu entiti kurang sesuai kerana nama kadang-kadang boleh berulang dalam kejadian entiti yang lain. Contohnya nama Aiman ada 2 orang nama Aiman. Nama Kristina ada ramai orang nama Kristina. So nama tak sesuai untuk dijadikan kunci primer. Tapi kalau IC, setiap murid ataupun setiap warga negara mempunyai IC, nombor IC yang berbeza. So IC tu kita boleh jadikan dia sebagai kunci primer, kunci asing. So ciri-ciri kunci primer adalah mempunyai nilai yang unik, iaitu hanya satu saja nilai itu. Tidak boleh dibiarkan kosong, iaitu tanpa mengisi data dalam barisnya. Tidak boleh mempunyai nilai yang sama secara berulang. Nilai yang tetap dan tidak berubah-ubah. Okey, nilai yang tetap dan tidak berubah-ubah itu adalah kunci primer. Tak boleh ubah-ubah, nilai tu memang tetaplah IC awak. Daripada awak lahir, daripada awak dapat IC sampai bila itu adalah nombor IC awak. Okey. Kepentingannya ni awak boleh baca sendiri, memastikan setiap rekod lama tidak tersimpan secara bertindih, memberikan identiti yang unik, menjadikan data yang disimpan adalah utuh, mengelakkan berlakunya pertindihan data dan memudahkan proses carian. Okey, kita terus kepada kunci asing. Untuk kunci primer, faham tak? Jelas tak? Jelas tak kunci primer? Jelas. Alright, good. Kalok ada kalok? Yong ada yong? Ada. Okay. So kunci primer dah jelas, kita masuk kunci asing pula. Kunci asing, Puan Ringki, ialah attribute yang mengandungi nilai kunci primer daripada jadual sasaran. So dia ada 2-3 jadual, and then bila jadual tu awak tarik bawa masuk ke jadual yang awak nak tu, so itu adalah kunci asing. Dia adalah kunci primer, tapi dia kunci primer dekat tempat table dia, dan bila dibawa ke tempat table lain dia dipanggil kunci asing. Macam warga negara lah, yang kalau dibawa ke sini dia adalah warga negara asing. Macam itu. Contoh kat sini jadual pinjaman dengan jadual peminjam, ada 2 jadual berbeza. And then kod buku adalah kunci primer untuk jadual pinjaman, dan ID murid adalah kunci primer dalam jadual peminjam. Tapi bila ditariknya, di-dragnya kunci primer, ID murid tu ke dalam jadual pinjaman, maka ID murid tu akan menjadi kunci asing. Dekat tempat dia sendiri memang dia kunci primer, tapi bawa ke jadual lain dia adalah kunci asing. Okey. Ini semua penerangan dia. Okey, selepas dah kunci primer dan kunci asing, kita ada ERD, gambar rajah perhubungan entiti, ERD. Okey, so gambar rajah perhubungan entiti ialah teknik grafik yang memodelkan data. Maksudnya dekat sini gambar rajah, nama pun gambar rajah. Jadi you kena draw lah, kena diagram, kena lukis lah untuk bagi awak faham mengenai table tersebut. Okey, komponen-komponen asas ERD, apa yang perlu ada dalam ERD ialah, pertama adalah entity. Dia mesti kena ada entity. Lepas tu dia kena ada hubungan. Dan dia kena ada attribute. Entity, hubungan, attribute. Gabung, setiap table bercampur sekali semuanya, and then itu adalah gambar rajah ERD. Langkah-langkah untuk melukis ERD adalah seperti berikut. Kenal pasti data yang diperlukan oleh sistem dari persekitaran pangkalan data. Kenal pasti kumpulan untuk data yang berkait secara logikal. Kumpulan ini dinamakan sebagai entiti. Contoh berikut ialah langkah untuk melukis ERD untuk kenyataan murid mengambil peperiksaan. Entiti murid. Entiti adalah murid dengan peperiksaan. Hubungan dia adalah mengambil.
Awak semua boleh guna laptop ke guna handphone ke guna apa ya? Saya nak buka satu whiteboard lah, boleh tak? Guna apa Siapa gunakan handphone? Saya pakai handphone. Saya pakai handphone. Pakai handphone apa pula? Susah tak kalau nak buka whiteboard lagi satu? Kalau pakai handphone susah kan sebab awak dah meet kat situ satu tempat. Tak apalah. So dekat sini murid peperiksaan and then dia punya hubungan dia adalah mengambil. So dia lukis murid mengambil peperiksaan. So dia punya ini adalah main dia, drawing dia. Tapi bila awak letakkan attribute di dalam dia, bila letak dia punya kekardinalan and then ada hubungan dia, itu adalah gambar rajah ERD. Okay, so entity tu awak kena letak lah ID murid, attribute, setiap attribute dalam dia kena letak ID, nama, jantina, tingkatan and then ambil tadi, mengambil peperiksaan contoh dia. So kena letak dia punya kekardinalan. Bila gambar rajah tu lengkap, diagram tu lengkap, itu adalah ERD. Okay, jelas tak? Jelas tak? Aiman ada Aiman? So semua ada ke ataupun ada tak ada ni? Oh Shenry yang tak ada ni. Okay. Kita masuk ke bergantungan fungsi sepenuh, separa dan transitif. Kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan transitif. Okey, setiap atribut dalam jadual bergantung kepada atribut kunci primer. Sebagai contoh, dalam jadual murid, atribut-atribut seperti nama, jantina dan tingkatan bergantung kepada atribut kunci primer, ID murid. So, ini ID murid itu adalah kunci primer dia. So, bila dia murid, nama murid, jantina, tingkatan, dia bergantung kepada ini, ID murid. So, hari ni sekarang ni awak kena faham yang kebergantungan terbagi kepada 3. Pertama adalah kebergantungan fungsi sepenuh. Yang kedua, kebergantungan fungsi separa. Dan yang ketiga adalah kebergantungan fungsi transitif. Okey, kita pergi satu-satu one by one. Kebergantungan fungsi sepenuh berlaku apabila atribut-atribut bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci dalam jadual. Maksudnya ada satu kunci primer tu dan atribut yang lain tu memang bergantung sepenuhnya. Macam IC tu, nama tu bergantung kepada IC dia gitu. Contoh kat sini, kod buku. Nama buku tu bergantung kepada kod buku. Pengarang tu, okey, bergantung kepada kod buku dia. Bila dapat dia punya kunci primer ni, ini atribut biasa ni, dia bergantung sepenuh dia. Untuk memahami, okey, tak payah. Okey, ini dia punya kebergantungan fungsi sepenuh. Okey, perhatikan bahawa atribut tarikh hantar bergantung kepada 2 kunci primer iaitu kod buku dan ID murid. Sekiranya tiada salah satu kunci primer, tarikh hantar buku tidak dapat ditentukan. Jadi tarikh hantar mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh kepada kedua-dua kunci primer. Okey, kat sini dia ada table besar and then dia ada tarikh hantar. Dekat sini juga dia ada table kod buku, table buku dan table peminjam ni lah. Okey, yang ini tarikh hantar ni dia bergantung kepada dua-dua kunci primer ataupun dua-dua table ini. Bila dia dapat table ini dengan table ini punya kunci primer, barulah dia ada tarikh hantar. So macam gini tarikh hantar bergantung sepenuhnya kepada kod buku dan ID murid. Ini adalah bergantung kebergantungan fungsi sepenuh. Satu lagi kebergantungan fungsi sepenuh ialah tarikh pinjam dan dengan kunci primer nombor buku dan ID buku. So tarikh pinjam ni pun dia bergantung kepada kunci bergantung penuh kepada ID murid dengan kod buku. So itu adalah fungsi sepenuh. Kebergantungan fungsi separa. Okey, separa maksudnya half lah, separuh saja.
tak semestinya dia dua-dua pun dia nak, tapi dia nak salah satu je. Perhatikan juga bahawa dalam Rajah 2.36, atribut nama buku bergantung kepada kod buku sahaja dan bukan kedua-dua kod buku dan ID murid. So bila tengok kat sini, atribut nama buku dia cuma bergantung kepada kod buku sahaja. Bila dia ada letak ID murid kat sini, sebenarnya ada tak ada pun sebenarnya tak mendatangkan apa-apa. So dia bergantung kepada kod buku saja untuk nama buku ni. So bila ini kat dalam table sini, nama buku ni dia bergantung kepada ini. So dengan ID murid dia tak ada pun dia okey, tak ada pun tak ada masalah. So tapi dia bergantung sepenuh kat sini je. Dia bukan bergantung kepada dua-dua. Itu adalah kebergantungan fungsi separa untuk satu saja dia ni. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kebergantungan fungsi transitif. Kebergantungan fungsi transitif ialah kebergantungan yang tidak melibatkan mana-mana atribut kunci. Dia bergantung tapi dia tak libatkan mana-mana atribut kunci primer pun. Jadi kebergantungan antara atribut nama murid dengan atribut nombor telefon bimbit adalah jenis kebergantungan fungsi transitif. Contoh dekat sini, nombor telefon bimbit untuk atribut untuk entiti murid tu, itu dia bukan kunci primer. Tapi nama murid dia bergantung kepada nombor telefon bimbit juga. Dia boleh bergantung walaupun kunci ni adalah bukan kunci primer, tapi nama murid boleh bergantung kepada nombor telefon bimbit. Disebabkan nombor telefon bimbit tu adalah unik tapi tak dijadikan sebagai kunci primer. Right? Nama murid ni bergantung kepada nombor telefon. Nombor telefon ni siapa punya, nombor telefon ni siapa punya, nombor telefon bimbit ni siapa punya. So, nama murid ni bergantung kepada nombor telefon. Tapi nombor telefon kita tak boleh jadikan dia sebagai kunci asing. So, kat sini kebergantungan fungsi transitif maksudnya atribut tu bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey, untuk 3 jenis kebergantungan ini faham ke tidak? Ada soalan ke? Tak ada. Faham atribut penuh bergantung dua-dua atribut kunci, atribut separuh bergantung salah satu je, and then atribut transitif cuma dia bergantung kepada atribut yang bukan kunci. Okey, 3 jenis kebergantungan settle. And then kita masuk tajuk penormalan sehingga 3NF, penormalan data sehingga 3NF. Okey, skema hubungan. Ini adalah skema hubungan 0NF. Jadual 0NF ni, 0NF mempunyai banyak duplikasi nilai atribut. Dia tak atomik. Atomik tu yang saya nyatakan dalam kelas dia adalah satu rekod. Tak ada berulang-ulang rekod yang sama. Dia punya data dia pun, dia mungkin berulang data tapi dia tak ada berulang dia punya rekod dia banyak yang sama. So dekat sini jadual 0NF mempunyai banyak duplikasi nilai atribut. Nilai atribut tu banyak benda yang sama. Contoh dekat sini software engineering Java. Ada tak? Mana ini? Nilai atribut dia sama. Kat sini pun banyak nilai atribut yang sama. So itu adalah jadual 0NF. Daripada jadual 0NF ni, jadual besar ni, jadual pinjaman buku, kita akan buat penormalan. Penormalan ialah satu kaedah menganalisis jadual. Kita kaji jadual tersebut, kita analyse, kita detailkan jadual tersebut, kita spesifikkan, kita bagi satu tersusunlah kaedah penormalan. Satu kaedah menganalisis jadual berdasarkan atribut kunci dan kebergantungan fungsi dengan tujuan mengurangkan, tujuan apa penormalan? Mengurangkan duplikasi data. You tak mahu ada duplikasi data, dalam dia nilai berulang sama-sama tak nak dalam pakaran data. Penormalan pada kebiasaan akan memecahkan, standard penormalan tu dia akan pecahkan jadual 0NF normal form kepada 2 atau lebih jadual-jadual hubungan yang sudah ternormal. So, lihat rajah 2.39. Okey, ni adalah rajah 2.39 daripada jadual asal 0NF yang besar macam gini. Ada duplikasi data semua-semuanya. And then bila buat penormalan, dia akan pecahkan jadual macam gini. Jadual pinjaman, jadual buku, jadual murid, jadual telefon. So, bila macam gini awak lagi mudah faham. Sebab ini
spesifik untuk dia. Ini jadual dia, detail attribute dia spesifik untuk jadual buku. Ini untuk ini untuk ini. So bila kat sini besar, blur, banyak sangat, complicated sangat. Tapi bila ini dia dah spesifikkan, dia dah fokuskan. So ini adalah kaedah penormalan. Okey. Penormalan dilakukan secara sistematik dan berperingkat. Maksudnya you kena buat one by one. You tak boleh tiba-tiba terus buat penormalan kepada 3NF. Tapi you kena buat dulu daripada 0NF kepada 1NF. 1NF buat kepada 2NF. 2NF barulah kepada 3NF. Kita ada sehingga sampai 3NF saja. Tak ada pun saya ajar sampai 4NF, 5NF dan sebagainya. So umumnya terdapat 3 bentuk penormalan, 1, 2 dan 3. Tukarkan skema perhubungan 0NF kepada 1NF. Daripada 0NF kepada 1NF, dia untuk memastikan laju jadual adalah atomik dan mempunyai kunci primer. Langkah pertama ialah memastikan keatomikan data-data dan menggunakan satu laju untuk setiap atribut. So kunci primer kena identify dulu. Daripada 0NF, you kena detect mana satu kunci primer dia. Bila jadual besar macam itu, you akan nampak kunci primer dia adalah kod buku. So bila you identify kunci primer dia, then you buat satu-satu, you tak nak ada atomik data yang berulang tu, itu adalah kita buat 1NF. Berdasarkan jadual 1NF, skema hubungan, dah hasilkan skema hubungan. So kalau soalan exam macam gini, dia kasih satu table besar 0NF, you kena buat 1NF. So you kena identify nama kunci primer dia. Okay, so kena buat kat sini contoh buku. So kod buku. Letakkan KP. KP adalah kunci primer. And then sambung atribut kedua, atribut ketiga, atribut dan seterusnya. Isi dia punya atribut penuh. So untuk penormalan 1NF adalah daripada table 0NF dan buka satu skema hubungan. Skema hubungan ni awak akan buat sambung satu je. Contoh kat sini buku pinjaman. Buku pinjaman dia ada kod buku. KP adalah kunci primer. And then nama buku, pengarang, ID murid. Susunlah pecahkan. ID murid pun kunci primer. Nama, nombor telefon, tarikh pinjam dan tarikh hantar. So ini satu sahaja. Satu line saja. So ini adalah 1NF. 1NF. Okey, daripada 1NF, 1NF ni adalah you identify kunci primer dan 1NF tu adalah you keluarkan semuanya dia punya atribut dia. Ini adalah skema hubungan. Daripada 1NF tukarkan kepada bentuk skema hubungan 2NF. So objektif penukaran 1NF kepada 2NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Tak mau ada kebergantungan fungsi separa. Jadual 1NF mempunyai kebergantungan fungsi separa. Dekat jadual sini ada fungsi separa. Maksudnya kat sini, boleh tak seorang respon kat saya mana satu contoh kebergantungan fungsi separa kat dalam 1NF ni? Saya nak Batrisha onkan you punya mic. Ya, saya. Okey, kat sini 1NF ni kan dia ada skema hubungan ini. Kasih saya satu contoh kebergantungan fungsi separa. Apa dia kebergantungan fungsi separa? Atribut yang mana satu kebergantungan fungsi separa? Fungsi separa. Kan dia ada terbagi kepada 3, fungsi sepenuh, fungsi separa dan fungsi transitif. Fungsi sepenuh adalah apa tadi? Sepenuh maksudnya dua-dua atribut tu dia bergantung. Kalau separa salah satu. Sekejap. So mana dia? Buku pinjaman, kod buku, nama buku, pengarang, ID murid. So mana satu fungsi separa tu? Kod buku Apa dia? Kod buku, kunci primer dia. And then apa atribut macam dia bergantung pada buat bagi saya contoh. Sekejap. Daripada sini. Mana kebergantungan, mana yang contoh kebergantungan fungsi separa?
separa. Nama buku? Nama buku kenapa? Nama buku, macam nak cakap Hmm. Kan ni buku pinjaman kan? So macam kalau buku pinjaman, dia mesti dia kena ada nama. Ni macam, alah macam nak cakap? Macam Macam mana? macam nak explain? Explain lah. Sekejap, muka surat berapa tu? Muka surat berapa yang tu? 232. Dia 3 dah. Dia macam Okay. alah, saya tak tahu macam nak explain dah cikgu. Okay, so macam gini nama buku. Nampak tak kat sini? Nama buku Nampak. dan nampak tak? Saya punya ni. Nampak. Okay. So nama buku dia punya kat sini adalah kod buku dengan ID murid. Okay, bila contoh macam gini. Kod buku dengan ID murid. So ini hubungan ni kan apa tadi pinjaman kan. So bila ada kod buku dengan ID murid kat sini, so nama buku ni dia cuma bergantung kepada alamat mana lain dia. Dia cuma bergantung kepada kod buku sahaja. So dekat sini ID murid dia tak bergantung pun tak apa. So untuk attribute ini kita panggil kebergantungan fungsi separuh, bukan sepenuh. Okey. Kat sini nama buku bergantung semata-mata kepada kod buku saja. Dan tak semestinya dia tak bergantung pada ID murid pun. Walaupun ID murid tu adalah primary key. So ini adalah kebergantungan fungsi apa? Separa. Yes, Separa. Okey. So ini adalah kebergantungan fungsi separa. Okey, yang kunci penuh yang macam saya contoh ni adalah tarikh hantar bergantung kepada kod buku dan ID murid. Ini adalah fungsi sepenuh. Okey, tujuan untuk buat 2NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Maksudnya dia tak nak ada benda ni terlibat kaitan dengan ini. Faham tak? Nama buku ni dia memang khas untuk kod buku saja. Dia tak nak ada kaitan dengan ID murid. Tak nak menyebut jadual kat sini, skema hubungan dia ni. So kat sini ada fungsi separa. Sebab contoh kat sini juga dia tak bergantung kepada kod buku, betul tak? So dia tak bergantung kepada kod buku. Ini terjadinya fungsi separa. Tapi untuk buat 2NF objektif dia adalah untuk menghapuskan fungsi separa. Dia tak mahu ada fungsi separa. Dia nak tinggalkan fungsi penuh je. Faham tak? Kat sini dia nak tinggalkan fungsi penuh saja. Biarkan ini buat table dia sendiri, ini buat table dia sendiri, ini buat table dia sendiri. So itu adalah tujuan untuk kepada 2NF. Jelas tak? Komen sikit jelas ke tak? Untuk 1NF kepada 2NF. Faham. Faham Imran faham tak Imran Ahmad? Imran Ahmad faham tak? Faham. Faham Aiman ada Aiman faham tak? So bila Ada. Faham. Okay, so bila dia ada fungsi separa ni, dia tak maulah untuk 2NF, you kena bukakan lagi jadual tersebut. Jadikan dia fokuskan kepada kebergantungan fungsi sepenuh saja. Contoh, mulakan dengan analisis 1NF buku pinjaman. Okay, kat sini ada kebergantungan fungsi penuh, kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan yang ini semuanya bercampur aduk ni. So bila nak buat kepada 2NF, you kena buka. You kena buka kat sini dan dia akan jadi macam gini. Pinjaman, kod buku dan buku. So ini ID murid. Sekejap dia buka ni, buka dia satu-satu, dia buka CN. Macam gini dia buat. So ini 1NF. Dia buka buku dan dia buka murid. Ini dia jadi 2NF. 1NF yang besar dia tetap ditulis lagi kat atas. 1NF
Lepas tu okey buka buku dan murid. So yang tinggal ni adalah kebergantungan fungsi sepenuh saja. Nama buku bergantung pada kod buku, nama murid bergantung pada ID murid. Okey, so daripada 2NF kita akan buka kepada 3NF. Okey, sebab apa nak? Objektif apa? Objektif untuk dia tukarkan 2NF kepada 3NF. Dia adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Dia tak mau ada fungsi transitif. Tadi saya ada cerita kebergantungan fungsi transitif, dia atribut bergantung kepada atribut, bukan kunci tapi atribut itu adalah unik. Pada kebiasaan penormalan sehingga tahap 2NF sudah memadai. Penormalan ke tahap 3NF cuma perlu dalam situasi di mana terdapat kebergantungan fungsi transitif. So bila ada muncul kebergantungan fungsi transitif ataupun ada awak nampak atribut itu adalah unik tapi dia bukan kunci primer, so awak boleh buka jadual tu kepada 3NF. Kebergantungan ini tersembunyi kerana wujud antara atribut-atribut biasa. So you tak perasan pun sebenarnya itu adalah atribut unik. Ia tidak melibatkan atribut kunci primer. Biasanya ia dapat dikenal pasti daripada pengalaman penggunaan data. So dekat sini bila dia buka jadual murid, dia ada ID yang mana kita tahu ID nombor kat pedalam tu adalah kunci primer, and then dia ada atribut nama dan ada atribut nombor telefon bimbit. So kat sini dia ada nampak bergantung fungsi separa kepada nama murid pun kadang-kadang bergantung kepada nombor telefon bimbit sebab nombor telefon bimbit adalah unik. Tapi nombor telefon bimbit tak dijadikan kunci primer. So kat sini dia nampak nama murid bergantung juga kepada nombor telefon bimbit. So ini adalah contoh fungsi transitif. Bila nampak macam ini dia kena buka lah. Dia kena buka satu lagi table iaitu table telefon, nombor telefon bimbit. Kita jadikan kunci primer dan nama murid. Kat sini awak kena letak KP kat sini. KP, kunci primer. Sebab you buka satu lagi table kat sini. So dia akan jadi seperti ini. Satu table yang besar, 1NF. Satu table yang boleh buka 2NF. Dan 3NF, fungsi transitif. So kalau dia suruh minta buat skema hubungan daripada bagi table, awak kena buat skema penormalan ni. Awak kena buka sampai 3NF, so awak kena buat macam ni lah. Letakkan dia KP, KA ke apa ke semuanya kat sini. Right, faham tak? Jelas tak penormalan? Jelas tak penormalan entiti, attribute penormalan semuanya? Komen sikit. Boleh. Jelas? Jelas semuanya? Amni ada Amni? Saya cikgu. Jelas tak? Jelas. Okay. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okay. Saya nak pergi setiap seorang punya kerja khusus Ya Allah, cikgu nak cek. Modul group. Okay, Divya ada Divya. Okay, Divya. Kita cek sesuatu Awak kena siapkan minggu ni juga untuk fasa 2 juga sebab ramai tak buat fasa 2 lagi ni. Fasa 2 Jinghao saya dah semak tapi awak tak ada algoritma. Catat alih ada. Cuma pindahkan je catat alih tu daripada catat alih kepada algoritma. Jinghao ada Jinghao? Ada cikgu. Okay, Jinghao. Okay, tengok Jinghao punya. Saya dah semak tadi. Jinghao. Okay, fasa 1 Jinghao dah lengkap. Penyataan masalah, skop, objektif, menilai, kumpulan sasaran, tempoh kerja projek pun dah ada semuanya. Fasa 1 dah lengkap. Jinghao. Fasa 2 Jinghao. Algoritma tak ada. Ini bukan algoritma Jinghao. Ini adalah catat alih. So awak kena buat algoritma kat atas tu. Catat alih awak buat ni betul. Cuma awak kena tulis algoritma.
Ini algoritma dan carta alih. So ini algoritma dan carta alih. Kena yang bermula awak kena algoritma dan carta alih. Carta alih. Carta alih algoritma dulu baru buat carta alih. So kena buat yang algoritma tu kat atas. Lepas tu awak kena buat yang tu mula. Masukkan nama pengguna, password. Lepas tu yang ketiga, jika ini daripada carta alih awak ni dah boleh nampak, dah boleh buat algoritma. Jika nama username salah, okay, buat apa? Sign up. Kalau jika tiada, sign up. Jika ni awak boleh buat ni. And then lepas tu masuk apa lagi? Guru. Adakah anda seorang guru? Tanya nombor 3, nombor 4. Buat dia punya algoritma dia. And then nombor 5 lagi. Algoritma ada nombor Dia minta pseudocode tak dekat dalam situ. Tapi ini awak kena buat ni dulu. Algoritma dulu. Jika ya, apa dia? Jika tidak, apa dia? Jika ya, apa dia? Jika pilih pilihan 1, apa dia soalan? Jika pilih soalan nombor 2, apa dia? So paparkan soalan 1, paparkan soalan 2, paparkan soalan 3. And then paparkan output. Sehingga last sekali adalah tamat. So kena buat algoritma dia Jing Hao. Okay. Okay, so Jing Hao punya yang lain antara muka input output. Okay, ni okay dah keluarkan daripada apa yang contoh saya tu. Macam inilah contoh dia 100. So you akan buat macam gini nanti. Cikgu punya, pelajar punya, laporan, tambah guru, tambah kelas, borang dia. Okay, gambar rajak ERD. Pun dia dah siap. Saya dah semak dah. Okay, ni adalah saya dah bagi contoh dah dekat dalam group WhatsApp tu, awak tinggal buat saja. So ini awak letak ERD kat situ. Kalau ada masa Jing Hao, ini saya tak nak awak tepek macam gini je, saya nak awak buat sendiri gunakan Excel Jing Hao. Saya tak nak ambil tepek paste macam gini, tapi kena buat table betul-betul ada line dia sendiri. Ini kan you copy satu snap je kan, screenshot macam gini kan? Bukan cikgu, ini saya buat sendiri punya. You buat kat mana? Saya buat kat sini Patutnya you boleh tu buat macam gini je, macam ID pelajar tu semua type macam gini and then buat hubungan semuanya. Cikgu, ini bukan copy paste punya, ini saya buat sendiri punya. Ni dia punya table ni. Ini saya buat sendiri punya, tak ada copy Drawing. paste. You guna apa? Drawing apa? Saya insert shape lah, dan satu-satu bagi buat dan insert line lah. Okay. So cuma ini you buat tajuk gambar rajah hubungan entiti. Tapi awak punya borang PPC tu mana Jing Hao, tak ada? Kat luar. Borang PPC kat luar. Okey, penormalan dia buka sampai berapa NF. So kat sini penormalan pun saya dah bagi contoh dekat dalam group. Saya awak cuma keluarkan je ni. 1 NF, 2 NF dan 3 NF. So buka sampai 3 NF. So guru kat sini, ID guru kat pendalam guru. Okey. So penormalan pun dah buat. Saya standard boleh buat tulisan time experiment dan 12 1.5. Okey, so fasa 2 pun tinggal ni dah Jing Hao, algoritma. Algoritma. Okay. Alright, good. Okey, Jing Hao dah settle. Tinggal betulkan algoritma saja. Juga PPC sini, nampak tak? Tadi. Okay, saya buka Jing Hao punya. Ni borang PPC. Okey, setiap seorang kena ada letak borang PPC kat luar ni sebab nanti saya akan print. Angka gini saya dah tanya SU Profesor Cikgu Nowani, dia cakap belum ada generate lagi untuk awak kerja. Tapi semuanya macam inilah, seperti di lampiran, seperti 1.1, seperti di lampiran 1.2, buat macam Jing Hao punya ni semuanya. Borang PPC saya dah letak dalam WhatsApp. So kena buat fasa 1 dan fasa 2. Algoritma. Ni algoritma tau, 3 markah ni Jing Hao. Awak buat carta alih tu, awak kena buat algoritma. Tambah. Carta alih biarkan saja. Jangan padam. Dan ada ERD, ada penormalan antara muka input output. Okey. Ngam lah tu, fasa 1 dan fasa 2. Alright, so semuanya kena ada buat borang PPC tu. Okey.
Jing Hao settle. Tinggal betulkan algoritma je. Okay, sekejap banyak pula saya buka. Okey, saya semak satu-satu dulu kat sini. Sebenarnya saya dah semak dah ni kat sini. Jing Hao. Okey, Arni. Arni fasa 2 tak ada lagi. Fasa 1 fasa 1 dah lengkap ya Arni Arni ada Arni. Yes, saya cikgu. Okey, fasa 1 Arni dah lengkap, dah siap. Okey, semua dah lengkap dah ni. Saya dah tengok dah tadi. Fasa 2 Arni cuma buat ERD saja, betul tak? Penormalan belum buat, algoritma belum buat, antara muka output pun buat. Ini ERD saja kan Arni kan? So awak lengkapkan ya 3 benda ni. 1, 2, 3, 4. Alright. Arni pun okey. Dengan fasa 2. Okey. Yashini fasa 1 belum siap tempoh kerja. Tempoh kerja projek tadi belum siap lagi. So buat table ataupun ambil yang saya kasih contoh kat dalam group WhatsApp tu untuk tempoh kerja. Dan lepas tu tolong buat fasa 2 Yashini. Fasa 2 pun Yashini tak buat lagi kan? Okey, tak ada lagi, betul. So Yashini hutang saya tempoh kerja dengan fasa 2. Lepas tu Divya fasa 1 tempoh kerja pun tak siap lagi. Tempoh kerja projek fasa 1 Divya tak ada lagi dengan fasa 2. So sila buat fasa 1 habiskan dan fasa 2 hari ni. Boleh Divya? Fasa 2 dan fasa 1. Okey, lepas tu Ahmad Aiman. Aiman dah buat belum? Kumpulan sasaran mana ni? Tak ada lagi ni. Ya tak masalah. Aiman boleh respon tak? Boleh on mic tak Aiman? Aiman mana Aiman? Aiman mana Aiman? Aiman tak buat lagi ni. Aiman mana Aiman? Aiman apa-apa pun tak ada lagi ni. Aiman please, mana Aiman respon? Mana Aiman? Aiman mana Aiman? Tak ada lagi ni. Tak ada lagi, semua tak ada lagi ni. Aiman. Kena siapkan ni tak siap lagi ni. Banyak awak tak siap ni nanti gang. Dah tinggal hari apa dah ni, 2-3 hari ni. Aiman tak siap lagi. Saya tak dapat bagi makan kalau macam ni. Buat siapkan lengkap. Batrisha. Ya saya. Okay, Batrisha dah siap semuanya, tempoh kerja tak siap. Tempoh kerja belum. Dengan fasa 2. Betul tak? Okey, Batrisha tempoh kerja dengan fasa 2 tak siap lagi. Fasa 1 yang lain dah okey, saya dah semak tadi. Tempoh kerja tak ada lagi. Cikgu, skop dengan objektif macam tu je boleh cikgu? Boleh. Skop boleh macam itu je. Okay. Dah tu semua okey tu. Lepas tu Baik, tinggal tempoh thank you. kerja sampai 31 Oktober ni dan fasa 2 buat juga. Okay. Okay, good. Okay, Batrisha. Havinesh penyataan masalah dia dah isi. Saya nampak semalam dah isi penyataan masalah.
Tempoh kerja dah ada, okey. Menilai sistem sedia ada. Mana Havinesh? Havinesh? Awak tak ada buat menilai sistem sedia ada ni. Yes, teacher. You kena isi satu ni, yang ni menilai sistem sedia ada. You kena comparekan sistem yang sedia ada iaitu gunakan kertas ke apa, dan saya dah kasih ada dia punya contoh tu. Dan buat sistem ni gunakan apa, online, internet semuanya. So you kena comparekan dua benda tu dekat dalam sini. Dan tolong siapkan fasa 2 Havinesh. Boleh Havinesh? Fasa 2 kena siapkan. Okay, teacher. Okay, good. Havinesh. Divya tadi saya dah sebut belum Divya tempoh kerja dengan fasa 2. Divya tempoh kerja dan fasa 2. Tempoh kerja tak siap lagi, fasa 2. Okey. Imran Ahmad. Imran Ahmad. Imran Ahmad. Imran, fasa 1. Fasa 1 menilai sistem sedia ada belum? Dengan tempoh kerja tak ada. Dengan fasa 2 Imran. Imran fasa 1 dan fasa 2. Okay. Alright. Imran fasa 1. Shenvi, mana Shenvi? Shenvi tak ada hari ni. Aduh, Shenvi susah. Macam mana saya nak contact Shenvi Nanti saya try contact Shenri cikgu. Bagi saya nombor telefon biar saya contact dia sendiri. Okey cikgu, boleh. Okay. Kalau fasa 1 semua dah siap. Kalau fasa 1 dah siap, fasa 2 kalau alright, algoritma ini bukan algoritma, kalau ini adalah Cak Ta'alif buat macam tadi tu. Yang lain belum siap lagi ni, kalau punya ni. Siapkan fasa 2. Okay. Okay. And then kita ada kalau kita ada Muhammad Imran Nazaruddin. Apa ni kalau? Sabarlah Cik Hao. Ayo. Okay, so Imran fasa 1 pun banyak tak siap lagi ni. Nilai sistem sedia ada, kumpulan sasaran, tempoh kerja projek semua tak siap lagi. Imran Nazaruddin lengkapkan fasa 1 dan fasa 2 Imran. And then Nurin fasa 1 okey lengkap. Good. Fasa 2 Nurin. Fasa 2 belum siap Nurin kan? Belum siap kan? Oh dah buat belum? Okey Nurin Belum siap. cikgu. Saya nak buat hari ni. Okay, good. So Nurin tinggal fasa 2. Siapa lagi Yong mana Yong? Mana Yong je? Tingkau kalau Shenri. Bawah tu cikgu, bawah. Okay, Yong fasa 1 dah siap. Fasa 2 kita tengok Yong punya. Semua belum siap. Semua kena siapkan hari ni fasa 2 ni. Stress betul lah kita semua tak siap ni. Fasa 2. Okay, Shenri saya tak dapat, tolong nanti kasih nombor telefon Shenri, saya nak tengok Shenri ni. Belum siap sangat lagi ni, banyak tak siap lagi ni. Shenri, apa ada lagi tak saya tak check je. Abida, Jihada, Abida, Batusha dah. Kalau Nurin dah. Okay, semua saya dah check. Okay, so ada apa-apa lagi? Siapkan hari ni awak punya fasa 1 dan fasa 2. Kalau awak tak siap hari ni, saya call besok. Setiap seorang saya cari. Sampai mak awak ke, ayah awak ke, adik-adik awak ke, semua saya cari nanti. So siapkan fasa 1 Ya Allah. Sebab saya nak isi markah, saya tak nak lagi isi markah dengan kosong-kosong. Saya tak nak lah sudah saya kosong-kosong. So, Cikgu. cikgu kalau memang tak ada hantar, so memang isi kosong. tak hantar sampai 31 ni memang kosong lah. So memang kosong, cikgu takkan cari-cari kejar-kejar. Ini saya tengah cari dan kejar lah ni. Daripada semalam saya dah cari dengan kejar-kejar dah. So
So lepas 31 tak kerja lagi ya. Tak Terus kejar bagi. lagi terus bagi markah. Aduh, macam tu pula. So dah tak kasih tak kejar-kejar ni, sekarang saya kejar-kejar lagi dan you kena buat sebelum nak kena kejar dengan saya. Okay? Boleh tak? Cikgu, Hmm. yang borang PPC tu yang cikgu kata kena download kat luar tu kan? Tu download macam mana cikgu nak masuk dalam tu? Okay, borang PPC tu kan awak buka WhatsApp awak kan? Lepas tu awak download borang tu dekat komputer awak, betul? Borang PPC tu. Macam tadi Arni letak tu. Lepas tu buka folder awak tu, new, ambil file upload. File upload tu, upload daripada yang awak dah download daripada tadi tu, awak masukkan balik semula lagi kat dalam awak punya ni. Dalam awak punya Google Drive ni. Awak masukkanlah borang tu. Borang PPC tu masuk kat dalam sini. Lepas tu awak edit dekat dalam sini macam awak edit biasa Google Document. Tapi semua awak kena edit dekat dalam tu lah. Arni punya borang PC mana? Arni borang PPC ni Arni. So buat macam Arni ni. Lepas tu awak kena buat isi fasa 1 dan fasa 2 je. Borang PPC nanti saya up lagi sekali kat dalam group tu. Okay, so letaklah nama, IC, tahu peperiksaan SPM 2021. Ini cuma isi seperti di lampiran dia sebab kan awak dah tulis dekat dalam Google Drive awak dah buat dalam Google Drive. So kat sini awak tak payah nak tulis, awak tulis seperti di lampiran dia ni. So isi benda ni letakkan kat dalam sini. Nanti saya nak print senang lah, saya print benda ni. Faham tak Sina? Faham. So uploadkan benda tu kat sini dan edit di sini. Tulis je borang PPC tu. Ada apa-apa nak tanya lagi? Oh, so cikgu yang tadi saya punya algoritma kena tulis pseudocode algoritma. Tulis pseudocode. Tulis algoritma. Bukan tulis pseudocode, tulis algoritma. Algoritma tu mula. Tapi algoritma dia ada dua bentuk mah. Satu catat alih, satu pseudocode mah. So yang satu lagi pseudocode mah. Yang tulis, yang ada tulis. Itu catat alih. Dia ada catat alih. Pseudocode dengan catat alih. Ya, awak buat yang pseudocode. Tapi catat alih tu jangan buang. Oh, okay. Itu jangan buang, buat dua-dua. Algoritma ada pseudocode. So kena ada buat dua-dua. Algoritma pseudocode. Banyak kan markah kat situ. 9 markah tak silap saya. On kan nak? Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak On kan ada. awak punya kamera kita snap gambar. Jing Hao, hai. Hai. Oh nampak. Siapa lagi gambar tak ada? Asyik gambar kipas masing-masing. Di situ baring tu kalau gambar kipas. Kan? Okey tak? So you all ada kerja khusus untuk SPM ini je ke atau subjek lain ada juga? Ini saja. Account ada kot. Ini saja. Account ada. Tapi start next year lah. Oh, dia orang start next year tu. Okay lagi lah. Yang untuk tahun ni kena start tu ini je lah sains komputer je. Okay. So ada apa-apa lagi nak cakap? Nak tanya? Tak ada. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Thank you cikgu. Bye, cikgu. Thank you cikgu. Bye cikgu. Thank you cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. Bye. Okay.